tahu sebab turunnya, kerana diceritakan dalam mukadimah pada 2 bulan lepas, peristiwa yang kita semua tahu, iaitu peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang kita kasihi. Maka di sini dimasukkan pula sebab turun ayat yang ke-6. Maka kita kongsi bersama-sama, tuan-tuan. Firman Allah SWT mafhumnya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat ke-6 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, An-Nasai, Ibnu Al-Munzir dan beberapa ulama lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abu Jahal pernah mengancam dan berkata kepada kaumnya, adakah Muhammad turut melakukan sembahyang bersama kamu? Kaumnya menjawab, ini kaum kafir Quraisy, ya. Lalu berkata Abu Jahal, demi Tuhan Al-Latta dan Al-Uzza, ini adalah Tuhan-Tuhan sembahan, berhala-berhala sembahan orang kafir Quraisy ketika itu, jika aku melihat Muhammad sembahyang, aku akan memijak lehernya dan aku akan melumatkan wajahnya di tanah. Dari sini kita fahamlah bila berlaku peristiwa yang menimpa George Floyd di Amerika, dan juga sebelum itu rupanya ada seorang Muslim saudara kita pun, Muhammad Muhaimin, pun terkorban akibat cara yang sama. Maka kita fahamlah memijak leher ini bukanlah satu perbuatan baru, tapi ianya sudah ada sejak dulu-dulu lagi. Untuk membunuh seseorang, memang memijak leher itu adalah antara cara yang berkesan tanpa menumpahkan darah. Maka turunlah firman Allah SWT mafhumnya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Surah ayat 6 surah Al-Alaq. Tidak lama selepas itu Abu Jahal melihat Nabi bersolat, namun anehnya dia tidak datang menghampiri Rasulullah SAW. Sebaliknya ia berundur dan beredar. Maka orang ramai berkata kepadanya, mengapa kamu tidak mengajak, tidak bertindak wahai Abu Al-Hakam? Ini gelaran kepada Abu Jahal, salah satu namanya Abu Al-Hakam. Namun sebenarnya Omar bin Hisham. Nabi SAW pernah berdoa pada Allah SWT, berilah hidayah kepada salah seorang dari 2 Omar. Jadi Omar yang mendapat hidayah dari Allah SWT, dia beri Allah SWT hidayah ialah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang satu itu lagi iaitu Umar bin Hisham. Inilah dia Abu Jahal ataupun Abu Al-Hakam. Jawab beliau, sesungguhnya di antara aku dan Muhammad ada parit api yang amat dahsyat dan menakutkan. Jadi orang lain tak nampak kan? Allah SWT buka hijab di hadapan Abu Jahal. Abu Jahal boleh melihat benda gaib. Apa dia antara beliau dengan Nabi SAW, iaitu parit api yang dahsyat dan menakutkan. Kalau Abu Jahal rapat, memang Abu Jahal akan mati. Maksudnya terjerumus ataupun terjelus ke dalam parit api itu. Sebab itu Abu Jahal tidak berbuat apa-apa bila Nabi SAW bersolat di Masjidil Haram. Baik, terlihat kepada tafsir dan ulasan firman Allah SWT mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan yang menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama surah Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, atau memohon pertolongan dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan berbagai makhluk dan menciptakan segala-galanya. Dalam konteks ini Allah SWT menyatakan kepada kita bahawa dirinya sebagai pencipta untuk mengingatkan manusia hakikat nikmatnya yang paling utama. Maksud ayat ini ialah Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya SAW agar menjadi seorang pembaca dengan kudrah dan iradah Allah yang menciptanya. Walaupun Muhammad sebelum ini bukan seorang yang boleh membaca dan menulis, namun Allah SWT berupaya menjadikan baginda mampu membaca. Hakikat ini membuktikan betapa agungnya Allah SWT. Jadi Allah daripada kupasan penyusun kitab ini, penulis kitab ini, pengarang kitab ini, jelaslah kepada kita bahawa perintah Allah SWT kepada Nabi SAW supaya membaca itu menunjukkan betapa pentingnya sifat membaca dalam diri kita sebagai manusia. Menunjukkan bahawa nikmat membaca ini adalah nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Tidak semua orang diberi Allah SWT nikmat membaca, apatah lagi menulis. Kalau Allah SWT memberikan kita nikmat membaca, inilah nikmat yang antara nikmat yang terbesar yang diberi oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Ya. Kerana Nabi SAW sendiri sebagai seorang yang ummi. Apa dia? Ummi. Ummi bermakna tidak mampu membaca dan menulis. Kerana Nabi SAW tidak pernah belajar di sekolah, betul lagi belajar membaca dan menulis. Maka Nabi SAW bila berada di dalam Gua Hira, macam mungkin kita bincangkan 2 bulan lalu, bila Nabi disuruh oleh Jibril membaca Iqra, Nabi terus menjawab, ma ana biqari'in, aku tak mampu membaca. Nabi tengok je lembaran lembaran ayat Al-Quran di hadapan baginda, dan Nabi tak mampu baca. Kan? Baik. Maknanya agungnya Allah SWT. Allah SWT memberi kepada kita nikmat membaca, kan? Dia telah menciptakan manusia dan dari segumpal darah. Ayat kedua surah Al-Alaq. Allah SWT telah mencipta anak-anak Adam dan dari seketul darah yang beku. Ini dalam istilah sainsnya blastosis, iaitu Al-Alaq. Penciptaan itu bermula dari setitis air mani, kemudian berubah kepada alaqah, itu seperti darah yang kental dengan izin dari Allah SWT, kemudian berubah menjadi mudghah, itu seketul daging yang kemudian yang terbina penciptaan itu dari tulang, kemudian daging yang akhirnya menjadi manusia yang sempurna kejadiannya. Jadi proses ini dalam ayat kedua Allah Ta'ala sebut, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka proses ini Allah Ta'ala ceritakan secara detailnya, secara terperincinya di dalam ayat-ayat awal surah Al-Mu'minun. Di sini Allah Ta'ala buka menceritakan yang awalnya, supaya apa? Supaya kita berusaha menggali. Allah Ta'ala bagi semua, manusia tak akan gali apa-apa, tak akan cari apa-apa, tak akan baca apa-apa. Kan? Di situlah nikmatnya membaca itu. Kalau bila kita membaca, kita akan tahu proses penciptaan manusia. Kan? Dapat diperhatikan bahawa Allah SWT telah mendedahkan tentang penciptaan makhluk secara umum. Kemudian Allah SWT sebut tentang kejadian manusia. Ini adalah kerana kehebatan penciptaan fitrah manusia itu sendiri, atau kerana memang ayat-ayat ini ditampilkan untuk menjelaskan keadaan manusia secara khusus. Begitulah. Kerana manusia ini disebut oleh Allah SWT sebagai ahsani taqwim, makhluk Allah yang paling sempurna kejadiannya. Jadi sebab itulah dalam ayat kedua Allah Ta'ala sebut khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Kadang dalam banyak-banyak makhluk di atas, di dalam alam ini, manusia, kita manusia lah makhluk Allah yang paling baik kejadiannya, yang terbaik kejadiannya. Gitu. Allah SWT memulakan firman-Nya dengan ini nama Tuhanmu, dan tidak memulakan dengan ini nama Allah sebagaimana ucapan basmalah yang biasa. Ini adalah kerana perkataan Ar-Rabb, sebab adalah kata nama dari sifat perbuatan Allah SWT. Adapun Allah pula adalah dari nama zat Allah SWT. Oleh kerana Allah SWT dalam kuasa ini memerintahkan hamba-Nya supaya beribadah, maka sifat zat tidak menuntut mewajibkan sesuatu. Sifat yang lebih mewajarkan mewajibkan ibadah ialah sifat-sifat perbuatan, sifat al-fa'il. Justru itu menampilkan sifat al-fa'il ini lebih jitu dan sesuai untuk menyuruh kepada perkara ketaatan. Secara ringkasnya, Allah SWT tidak menggunakan lafzul jalalah dalam permulaan ayat ini, sebaliknya menggunakan perkataan Rabb, kerana dalam lafaz Ar-Rabb terdapat penegasan tentang hakikat bahawa Allah SWT telah mencipta baginda dan menjaga kepentingan baginda. Maka jadi ayat ini menekankan layanan khusus kepada Nabi SAW. Ayat ini juga menekan sekali lagi bahawa tidak ada Rabb lain bagi kamu, wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala gunakan Iqra bismi rabbikal ladzi. Allah Ta'ala tak gunakan Iqra bismillah. Allah Ta'ala gunakan bismi rabbikal ladzi. Rabbi. Kenapa dia gunakan Rabbi? Kerana Rabb itu adalah perbuatan, adalah nama bagi sifat perbuatan. Ini Allah SWT sebagai penguasa, pentadbir, pemilik yang menciptakan alam ini.